A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kita nak teruskan lagi tentang format pentaksiran SPM untuk 2021 ni, okey, untuk bahasa Melayu, okey. Cuba kita tengok macam mana untuk kertas satu secara lebih detail. Baru ni cikgu dah terangkan kan, daripada kertas 1 sampai kertas 4 kan. Okey, sekarang kita nak detailkan lagi. Kita tengok one by one, satu persatu. Okey, kita mulakan dengan kertas 1. Kod 1103 palang 1. Jadi kertas 1. Cikgu ulang lagi sekali, untuk kertas 1 kita ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. 30 markah dan 70 markah. Okey, secara mendalamnya macam ni. Okey, ini contoh untuk karangan bahagian A. Ini contoh dia. Okey, ini contoh dia. Jadi cikgu pernah kata dulu kan, ini kombinasi beberapa bahan. So kalau anak nak tengok di sini, kombinasinya kita ada pantun, okey. Kemudian ada bahan daripada sumber internet, okey. Dan di bawah ni ada gambar, kan? Okey. Jadi tiga bahan ni anak-anak kita cuba rangkumkan, kita analisis apakah bahan-bahan yang boleh kita ambil untuk kita jadikan sebagai sebuah karangan yang lengkap. Okey, cuba kita tengok soalannya. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Oh, tentang amalan membaca. Okey. Uraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Uraikan pendapat anda tentang amalan membaca. So anak-anak, kalau anak nak tengok soalan di situ, dia tidak ada kata tugas, kan? Tugasannya tak ada, kan? Nak minta punca ke, kesan ke, langkah ke, tak ada, kan? Okey. Ini beza daripada soalan-soalan yang tahun-tahun lepas. Okey. Panjangnya antara 150 hingga 200. 150 patah hingga 200. 150, 200. Bukannya panjang pun, pendek aja. Okey. Dan markah yang diperuntukkan 30 markah. Okey, masa pun sama, 30 minit lebih kurang. Okey. Ini contoh, ya, contoh soalan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Bukan cikgu buat ni, ya. Ini soalan lembaga. Okey, ini contoh soalan kedua. Yang ni anak-anak, kita diminta untuk menulis sepucuk surat. Untuk kita tulis sepucuk surat. Senang tak soalan ni? Dia diberikan di situ ada 3 gambar di situ. Pertamanya tengok sampah yang longgok sampah, kan? Kedua tu jadual kutipan sampah. Dan juga pembersihan awam. Okey, okey. Untuk kawasan Taman Cengar, kan? Taman Cengar. Dan di bawah tu ada masalah sampah. Masalah sampah belum selesai. Ini beberapa bahan yang anak-anak boleh gunakan untuk kita menyiapkan karangan A, tugasan yang diberi pada kita. Okey, nampak kan? Okey. Contoh untuk soalan 3. Ini untuk soalan 3. Contohnya macam tu dia bagi. Kali ini kita perlu menyiapkan resume diri. Resume diri kalau kita nak minta kerja semua, kan? Dibagi tu ada 3 gambar tu, okey. Gambar SPP pun ada, kan? And then kita ada jawatan kosong, okey. And then peluang kerjaya dalam perkhidmatan awam, kan? Ada butiran-butirannya. Kita analisis sekejap dan kita siapkan karangan tugasan yang diberi. Okey, anak-anak yang dikasihi, ini beberapa contoh bentuk soalan karangan bahagian A yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga. Dan ini ada satu lagi. Yang ini kita diminta untuk menulis email. Okey. So ringkasnya untuk karangan bahagian A ni, pelbagai bahan akan digunakan. Pelbagai bahan. Memang lebih dari satu bahan. Okay. So kita kena pandai menganalisis bahagian mana yang kita boleh ambil dia punya isi ataupun contoh-contohnya. Okay, beres untuk karangan A.
A. Jelaskan 30 markah. Untuk bahagian B pula anak-anak, okey, markahnya 70, okey. Kepanjangannya antara lebih kurang 250 hingga 350 hingga 500. Okey. Untuk soalan bahagian B ni anak-anak akan diberi 4 soalan. Pilih satu untuk kita jawab. Markah penuhnya 70 markah. Cuma kita kena ingat, dalam karangan B ni dia ada domain dia ataupun sasaran dia lah, kita panggil sasaran lah, okey, nak senang supaya orang mudah faham. Skop domain dia atau sasaran dia macam ni, terbahagi pada individu, masyarakat, negara, serantau dan antarabangsa. Luas kan, daripada individu sampai ke peringkat antarabangsa. Dan untuk skop domain untuk karangan ini dapat kelima, kita ada 4 domain, okey, 4 bahagian, 4 kategori, 4 kumpulan. Satu tentang peribadi, anak-anak sendiri, and then keluarga anak-anak, kawan-kawan, jiran-jiran, masyarakat sekeliling, macam tu. Itu domain peribadi. Domain yang kedua tentang domain awam. Yang ini berkaitan dengan perkhidmatan awam, badan-badan pentadbiran, aktiviti-aktiviti sosial dan budaya dalam masyarakat, macam tu. Okey, itu yang awam. Domain yang ketiga kita ada jenis pendidikan. Okey, domain pendidikan. Okey, ini tentang ilmu pengetahuan dan juga tentang kemahiran khusus. Okey, kemahiran khusus. Okey, dan yang terakhir, domain terakhir 4 tadi kan. Yang keempat, domain kerjaya. Domain kerjaya ni berkaitan dengan alam kerjaya lah. Apakah persediaan kita untuk mencuburi bidang pekerjaan dan sebagainya. Okey, itu domainnya. So anak-anak yang dikasih soalan, jenis soalan. Okey, cuba kita tengok contoh soalan. Okey, cuba tengok depan. Kalau tengok contoh soalan situ akan diberikan pada anak-anak satu petikan. Okey, ini diambil daripada utusan online, Dan di bawahnya tu, di bawah tu ada soalan. Okey, soalannya, usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Okey, apa yang nak ditulis? Tulis rencana. Rencana tersebut selengkapnya. Kena buat rencana. Senang kan? Okey, yang ni 70 markah. Kepanjangannya 350 hingga 500 sahaja. Hanya 500 sahaja. Okey. Senang kan? Okey. Contoh soalan kedua. Kalau yang tadi itu domain awam. Ini domain peribadi. Okey, soalannya, sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas, ada bagi ucapan di atas tu, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Okey, soalannya di bawah. Jelaskan peranan-peranan tersebut. Ini yang peribadi. Apa peranan kita untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat? Okey, dibagi petikan dan di bawahnya ada soalan. Okey, insya-Allah anak-anak, dalam petikan tu ada isi-isi, ada jawapan, ada poin-poin yang boleh kita kutip, kita ambil untuk kita isikan dalam karangan kita. Okey, petikan ini dipetik daripada ucapan Tan Sri Dato' Sri Panglima Lee Lam Tai, okey, dalam utusan Malaysia 12 Julai 2018 kan. Ini bentuk soalan domain pendidikan. Ini untuk domain pendidikan. Contoh soalan yang diberi oleh pihak lembaga, dibagi satu petikan. Petikan ini daripada sumber internet. Soalannya, petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Dan kepentingan mempelajarinya.
Soalannya di bawah, bincangkan kepentingan-kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah. Jelas? Soalannya jelas. Okey? Ini untuk domain pendidikan tentang subjek sejarah. Cuba kita tengok pula domain kerjaya. Okey, domain kerjaya, ini contoh domain kerjaya. Dia beri satu petikan yang diambil dari berita harian online. Soalannya berbunyi, petikan akhbar menerangkan bahawa Malaysia merupakan negara yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Walaupun sektor ini boleh menjamin masa depan, akan tetapi kerjaya dalam sektor pertanian dikatakan kurang diminati oleh generasi muda. Okey, itu kenyataan. Soalannya di bawah. Huraikan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan. Huraikan usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat generasi muda. Mencuburkan diri dalam bidang pertanian. Apa yang kena buat untuk kita tarik golongan-golongan muda ni mencuburi bidang pertanian? Okey, jelas kan? Okey, itu untuk domain kerjaya. So, anak-anak yang dikasihi, untuk soalan karangan A dan karangan B, cikgu rasa sudah jelaskan. Cikgu dah bagi contoh semua sekali. Okay, sekarang kita perlu bersedialah. Okay, untuk bersedia, buku 1, buku 2. Okay. Ini buku untuk tingkatan 4 dan ini untuk tingkatan 5. Tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 kan? Okey. Cikgu sarankan supaya anak-anak rajin-rajinlah menelaah buku teks tu tahun ni. Sebab ini tahun pertama soalan baru ni dikeluarkan. So kita kena banyak idea, kena ada banyak pengetahuan. Sebab kalau kita tengok di sini, ini untuk tema-tema. Tema untuk buku tingkatan 4 ni. Tema 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11 and then sampai 16. Yes. Dalam buku tingkatan 4 ni anak-anak ada 16 tema. Begitu juga dalam buku untuk tingkatan 5 pun ada 16 tema. So kalau bolehlah sepanjang PKP ni kita duduk saja-saja kat rumah sebulan tu, cuba kita khatamkan. Cuba khatamkan buku teks, cuba belik satu-satu, kita baca yang mana perlu, okey? Kita tengok dulu, insya-Allah anak-anak akan dapat banyak idea. Okey. Jadi yang ini ni untuk tema buku teks untuk tingkatan 5 pun ada 16 tema. So anak-anak kuatkan semangat, okey. Insya-Allah kita boleh melakukannya walaupun masa kita singkat dan benda yang kita nak belajar pula banyak. Tapi kalau kita tekun, kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah kita boleh berjaya. Ingat ya, kalau kita buka sekolah bulan 4 dan kalau kita periksa bulan 11, kita hanya ada 7 bulan je. 7 bulan saja masa kita ada. Sedangkan benda yang kita nak belajarnya, banyak. Yang ni tahun lepas aku tak tahu ke mana. Ni tambah lagi pula yang tahun ni. So anak-anak, be strong, kuatkan semangat. InsyaAllah kita sama-sama usaha untuk kejayaan kita SPM 2021. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.